السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب والثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan wabil khusus jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya Selangor Darul Ihsan Tanah Melayu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita irsyad, petunjuk itu satu benda yang besar. Hidayah ini satu benda yang besar. Kerana dengan petunjuk hidayah inilah memandu kita ke arah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Jadi lama dah kita bercuti, kitab wakaf pun hilang. Aduh. Hilang cari. Ini orang bijak, terus cari. Masya Allah, moga Allah beri barakah. Orang bijak rajin sukar dicari sekarang ni. Masya Allah. Ini contoh abang ni. Allah beri keberkatan dunia akhirat dan kita semualah insya-Allah. Buka muka surat 9. Baik. Yang Arab dia, bahasa Arab dia muka 8 9. Terima kasih ya bang. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita bahas segala puji bagi Allah. Kita dah syarah basmalah pada kuliah yang lepas. Tak tahulah ada siapa-siapa tanda bila last kita berhenti. Ada kuliah saya di Meru, Kelang, last kali Tuan Haji bulan 3 2020. Dah 1 tahun 9 bulan. La ilaha illallah. USJ 1 tak tahulah, rasa macam lagi lama tak jumpa. Baik, bismillahirrahmanirrahim telah kita syarahkan Kemudian alhamdulillahirabbil alamin telah pun kita bagi tahu jenis hamdalah tu ada 4 Bila sebut segala puji bagi Allah, jadi puji-pujian ini terbahagi kepada 4. Yang pertama disebutkan oleh ulama qadim, memuji qadim, yakni Allah Ta'ala memuji Allah Ta'ala. Itu catatan yang pertama bagi yang mencatat. Ada 4, qadim memuji qadim. Nombor 2, qadim memuji hadis. Yang ketiga, hadis memuji qadim. Dan yang keempat, hadis memuji hadis. Kembali kepada Allah. Sebab tu kata segala puji bagi Allah. Qadim memuji qadim, Allah memuji Allah. Ada tak dalam Al-Quran? Buat catat. Iaitu di dalam surah Al-Anfal ayat 40. Baik. Ini penting. Kita dah berapa lama dah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Makna faham? Faham Ustaz? Terjemahlah segala puji bagi Allah.
Tuhan seru sekalian alam. Apa makna segala puji tadi? Segala puji tu, yang ni terbahagi ulama kata empat. Qadim memuji Qadim, Allah memuji Allah. Yang maha sedia ada memuji yang maha sedia ada. Itu maknanya. Surah apa tadi? Al-Anfal, ayat 40. Ayat yang berbunyi ni'mal maula wa ni'man nasir. Biasa dengar tak? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Biasa kita dengar. Ni ada dalil belakang. Ulama dia karang kitab, tulis syarah tu semua ada dalil. Masya-Allah. Itu yang pertama. Dan banyak lagi. Yang kedua, pujian qadim kepada hadis. Iaitu pujian Allah yang maha sedia ada kepada hak baru. Hak baru kita pokok kita. Yang hadis itu kita. Contoh, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Surah apa ni? Surah As-Sad ayat 30. As-Sad 30. Muslimat tak ada kita Oh, kepala muslimat. Ada kat situ. Sorok tu belakang-belakang tu. Baik. Jadi itu yang kedua, pembahagian yang kedua. Pembahagian yang ketiga apa dia? Hadis memuji akan qadim ataupun makhluk memuji kepada khaliq. Boleh juga pembahagian tu dibuat khaliq memuji khaliq, khaliq memuji makhluk. Apa makna khaliq? Maha pencipta, yang mencipta. Makhluk yang dicipta. Sebab tu kita tengok takrif alam. Makna apa alam? Iaitu ma siwallah, selain daripada Allah. Apa makna makhluk? Makhluk apa makhluk? Sesuatu yang diciptakan. Apa makna hadis ataupun hawadis? Sesuatu yang ada mula. Macam sama, lebih kurang sama, tapi ada takrif yang berbeza oleh para alim ulama. Tapi semua belaka sama. Baik. Yang ketiga, hadis memuji qadim ataupun makhluk memuji akan khaliq. Apa dia? Contoh macam kita tadi, Tok Imam kita, Ustaz Izul kita, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Lagi nak bagi lebih tepat lagi, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita pujian hadis kepada qadim, makhluk kepada khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, pujian hadis kepada hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Macam kita lah, masya-Allah bang, baju krim, masya-Allah. Masya-Allah baju turquoise. Oh, masya-Allah kereta warnanya mengelit. Oh, masya-Allah bang, masya-Allah. Jadi kita puji tadi tu hadis kepada hadis, makhluk kepada makhluk, tetapi pujian itu kembali kepada Allah. Nampak tak? Kenapa? Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Masya-Allah ji, sihat lagi. Masya-Allah, segar bugar. Kita kan nak puji orang, jangan main wow, jangan wow tu dah. Wow. Bagi masya-Allah tu, bagi penangkal tu dulu, faham tak? Daripada apa? Ain, pandangan mata jahat. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah ji, lama tak jumpa, lama tak sembang Masya-Allah. Sihat lagi alhamdulillah. Kena. Oh, tak. Oi haji. Masya-Allah. Terus. Tegur dia, jangan. Kena ada pembenteng tadi, penangkal. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kata ulama lagi, alhamd itu bermaksud puji-pujian. Dari sudut bahasa, ia bermaksud memuji dengan lidah, dengan penuh kerelaan hati terhadap sesuatu perkara yang baik. Itu secara bahasa. Kalau kita mengaji di dalam, kita mengaji kitab ni secara bertalaki, sistem pondok dan sebagainya, kita akan syarah dia satu persatu. Jadi kata ulama alhamd bermaksud puji-pujian dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa bermaksud memuji.
Memuji dengan lidah dengan penuh kerelaan hati, bukan puji tak apa, tak rela hati, itu bukan puji namanya. Okey. Terhadap apa? Sesuatu yang baik. Bukan hak tak baik hak tak baik tu kira bukan puji tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kata ulama memuji akan seseorang, contoh akhlaknya baik, sopan santun, dermawan. Orang macam tu, tu dari sudut bahasa. Namun kata para alim ulama, alhamdu itu dari sudut istilah ia bermaksud, ia bermaksud memuji dengan lidah. Sambil apa dia? Mengakui apa? Keagungan pemberi nikmat. Itu maksud dia, dari lebih dalam, bukan setakat dari sudut bahasa saja. Tetapi apa dia? Memuji dengan lidah sambil mengakui akan keagungan pemberi nikmat, iaitu siapa? Tak lain dan tak bukan Allah. Allah pemberi nikmat. Tu. Atas apa? Nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji. Ataupun orang lain. Kita dapat nikmat Tuan Haji. Masya Allah, ada Haji cerita kat saya waktu pengalaman Haji begini. Masya Allah, kena sebut Alhamdulillah Haji. Alhamdulillah, Masya Allah. Tak semua orang sama. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang nampak macam tak ada apa-apa, tapi luar biasa di sisi Allah, tinggi kedudukan. Serah pada Allah. Cuma nak bagi tahu kata, contoh memuji nikmat kejayaan yang diberi oleh Allah kepada, contohnya anak dia berjaya dalam peperiksaan, contoh. Tu kalau orang lain, kalau diri dia, syukur ya Allah Engkau beri kesihatan, syukur Allah Engkau beri nikmat rezeki, syukur Allah masih lagi bernyawa lagi aku. Tu ada tak di kalangan kita yang sudah tidak bernyawa lagi, sudah berada di alam barzakh? Ya, dah berapa tahun dah 2 tahun kita PKP ni. Tu 2 tahun dah. Ada tak di kalangan kita yang meninggal? Ada. Jadi begitu. Juga kata ulama, boleh bermaksud memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya Allah. Jadi ni saya petik daripada syarah-syarah kepada kitab ni. Jadi Safinatun Najah ni, karangan Syekh Salim bin Smair Al-Hadrami ni, kitab beliau ni cukup barakat sekali, dibaca di merata pelosok dunia. Kalau sebutnya mazhab Asy-Syafi'i, kitab para pemula, hak mula-mula kita belajar kitab dalam mazhab Asy-Syafi'i, sama ada 2 kitab ni sahaja. Antaranya Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan juga Safinatun Najah Syekh Salim bin Smair Al-Hadrami. Ni kitab yang cukup berkat. Nak tahu macam mana berkat tak berkat Haji? Orangnya dah meninggal ratusan tahun Ji, tapi orang masih baca. Haji masih pegang lagi kitab. Kita belum tentu lagi. Kita hak karang kalau berjilid-jilid pun belum tentu lagi. Ini yang disebutkan barakah. Apa makna barakah? Al-barakah bermakna ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ini yang kita nak. Hidup kita nak berkat Ji. Kita nak berkat tu yang penting. Bukan berkat yang ambil tu makanan-makanan jajan tu. Tu berkat juga. Baik. Yang ni saya petik daripada kitab Seumpama Nailur Rajak dan Kashfatus Suja', iaitu syarah kepada kitab Safinatun Najah ini. Baik. Kemudian asyukur. Dan syukur. Syukur itu dari sudut bahasa kata ulama sama makna dengan alhamd dari sudut istilah. Tadi kita kata istilah macam mana? Memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah atas nikmat yang diberikan kepada orang itu sendiri ataupun orang yang dipuji. Itu alhamd dari sudut istilah. Tetapi dari asyukur dari sudut bahasa makna sama dengan alhamd dari sudut istilah. Tu. Manakala dari sudut istilah, asyukur disebut sebagai perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat yang digunakan, yang dikurniakan kepadanya, tu sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maksud syukur yang sebenarnya apa dia? Iaitu apa kata ulama dari sudut istilah, iaitu perbuatan hamba itu sendiri yang menggunakan segala nikmat yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat yang diciptakan.
Tangan kita digunakan sesuai, buat kerja yang baik-baik, sedekah, menulis, pegang Quran, pegang kitab, pegang tasbih. Hak baik-baik, gunakan tangan kita. Ini perbincangan ini kalau ada kita nak tahu lebih lanjut, kita boleh mengaji kitab Penawar Bagi Hati, ya, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, satu kitab yang sangat masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau di dalam dunia Melayu, dunia Nusantara, kitab tauhid yang paling banyak dibaca di Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Kalau kitab fiqh, khususnya fiqh salat, iaitu kitab yang dinamakan Munyatul Musalli. Kita pernah dengar nama kitab ni ji, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan kalau kitab tasawuf yang paling banyak dibaca antara lain kalau di pondok-pondok, ya, dan di masjid surau, iaitu kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kita kena kenal nama-nama kitab ni. Kitab-kitab yang wajib kita pelajari. Kitab-kitab fardu ain yang tidak dapat kita tinggal, termasuk kitab ini, kitab Safinatun Najah ni. Baik. Kata ulama, kalau kita petik daripada kitab Kifayatul Akhyar, ia juga bermaksud memuji Allah Ta'ala kerana nikmat yang telah dikurniakan olehnya. Sebab itu kalau kita mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia sebut cara bersyukur dengan nikmat mata. Cara bersyukur nikmat mata ni dengan tidak memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah. Itu antara lain. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kita dah sebut al-alam bermakna ma siwallah. Jama' alam ini jama' kepada alam. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dengannya Allah kami memohon pertolongan pada segala urusan dunia dan juga akhirat. Tak ada tinggal, ya. Kita doa. Sebab tu ulama kata ibu doa yang besar. Apa tu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah hasanat, kebaikan di dunia. Juga kita minta kebaikan hasanat di akhirat. Dan kita minta jauh, kita minta lindung, kita minta selamat daripada azab api neraka. Tak boleh tahan. Api dunia pun tak boleh tahan. Tuan-tuan cuba hisap rokok, saya tak suruh, tapi cuba saja. Cuba bayanglah, senanglah. Cuba bayanglah. Jangan kata, disuruh pula dah rakam ni. Bukan suruh, bayang sudahlah. Bayang sudah. Ambil rokok tu, asap, itu api puntung rokok. Ada tak orang hisap daripada puntung rokok tu? Panas ke sejuk? Macam Slurpee ke apa? Panas tak? Panas. Sebab tu kata ulama, kata guru kami, kata guru-guru kami, ya, di pondok, ya, cuba kita tengok, ya, cuba kita telusuri ataupun kita ambil iktibar. Biasanya para imam dia tak tinggal ni, sebab ni memang warid daripada hadis Nabi SAW. Allahumma ajirna minan nar. Betul tak? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi kita ingat, kalau maghrib subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali, jangan lupa. Subuh, maghrib. Hak lain 3. Allahumma ajirna minan nar berapa? 7 kali subuh, maghrib. Jangan tinggal tu. Ikut tertib. Kalau lain 3-3 tak masalah. Jadi sebab tu ulama kata kita duk minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Tapi kadang-kadang lepas sembahyang api tu sejengkal daripada mulut. Api. Kita minta jauhkan daripada api. Yalah api neraka lah. Definitely lah, most definitely lah api neraka. Tapi kita kena ingat, ya, api kat dunia ni asal daripada neraka juga. Alright, yang telah disejukkan. Alright. Jadi kita minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Very near. Very near. Yet so far. Jangan main, tu. Jadi walaupun nampak macam gurauan, tapi bila tok guru cakap tu dia ada. Cuba kita renung senyap, kita minta ke Allah Ta'ala, tetapi lepas semayang ada sejengkal pula dekat mulut kita. Tu marah orang isap rokok. Dan ustaz-ustaz isap rokok pun ada ke? Dia marah. Ambil iktibar lah,
Salawat dan salam Allah Ta'ala ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dengar ni, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam Allah Ta'ala ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Nabi, dan atas keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi sekaliannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalil salawat dan salam ada tak dalam Al-Quran? Buat catat, bagi yang mencatat, surah Al-Ahzab ayat 56. Tu dalam tu ada banyak dalil. Dalil salawat, dalil wujudnya malaikat, ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu. Ya, dalil apa dia? Dalil Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat kepada nabi dan juga ucapan salam dengan ucapan selawat dan salam yang dengan penghormatan yang sempurna, yang terbaik. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut selawat dan juga salam tadi, Allah Ta'ala berselawat kepada nabi, apa maksud? Rahmat yang mencurah-curah, ya. Selawat kepada nabi ni ada 3 makna kata para alim ulama. Nombor 1 daripada Allah, nombor 2 daripada malaikat, nombor 3 daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada kita, daripada manusia. Selawat daripada Allah apa makna? Bukan makna Allah Ta'ala buat ibadat selawat, tidak. Selawat itu ucapan selawat daripada Allah, bermaksud rahmat mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya rahmat yang mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kali saya selawat tuan-tuan ni tak ada bunyi apa senyap. Saya pakai emas ustaz. Tak ada bunyi. Baik. Kena kita bila dengar nama Nabi, contoh dalam khutbah tadi kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sengap semua orang. Boleh jawab selawat. Masa khutbah boleh selawat, boleh. Ada yang dibenarkan. Tapi bukan ni bila tak dibenarkan bercakap pula pom pam kan. Bila ada had boleh krik habis. Sebab tu ilmu ni penting. Do's and don'ts tu kena tahu. The do's and the don'ts kena tahu. Which is which? Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam daripada Allah bermaksud rahmat Allah beserta pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, kata ulama. Lantas menghidupkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sallu ala nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lama dah tak buat majlis selawat dah. Sini kan dulu ada buat majlis selawat sini. Maulid ada buat kan sini kan, Al-Irsyad. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah datang sini kan. Kita ada buat maulid kan. La ilaha illallah. Maulid boleh tak boleh? Soalan. Bila tiba bulan maulid, akan tiba golongan-golongan yang membid'ahkan maulid. Bila tiba bulan maulid Nabi Muhammad SAW, akan tiba golongan-golongan ni buat kacau. Every year, each and every year, buat kacau. Soalan, boleh ke tak boleh? Dia punya angguk tu very confident. Bagus memang khalas. Secara akal logik warasnya, sekarang ni kita ramai-ramai nak sambut birthday abang sekarang ni. Okey boleh tak? Okey tak bang? Kita nak sambut birthday abang. Katalah it's tomorrow lah. Islam kan dah masuk kan. Kalau kalender Islam, lepas malam dah masuk kan hari kan. Kita nak celebrate birthday abang. Okey ke tak okey? Bid'ah. Marah kan. Birthday kita sendiri kita nak sambut tak ada masalah. Ini kan pula birthday Nabi SAW. Senang faham macam tu lah. Dan adakah ini ikut akal, logik akal tak ada? Tidak Tuan Haji.
Bahkan ada dalil di dalam Al-Quranul Karim, dan ini penting. Ini penting, ya. Ini penting sekali. Kerana para alim ulama membolehkan menyambut Maulidin Nabi Muhammad SAW ini, bahkan sunat, bukan saja harus. Harus kalau kita belajar, ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram, betul ataupun tidak. Jadi kalau harus tu boleh buat ataupun boleh tak buat. Contoh harus, memindahkan air ala fontaine ni kat sini ke sini. Wah, ping lah, jarang-jarang ping. Apa hukum dia? Kalau kita dah syarah dalam basmalah, ingat tak basmalah? Hukum baca basmalah wajib dalam Fatihah, hukum sunat ketika melakukan perkara sunat, harus, contoh memindahkan barang. Harus saja hukumnya baca bismillah. Jadi bismillah yang dibaca tu dapat pahala zikir saja. Tak ada kena-mena pun. Kalau buat pun harus saja. Dapat pahala zikir saja. Baik. Makruh, makan bawang. Contoh, baca bismillah pula. Bukan perbuatan makan bawang, perbuatan benda tu yang aradi, ada ulama bahas. Dan haram, buat benda haram. Minum tonggok arak, bismillahirrahmanirrahim. Haram hukum ni, 2 kali haram, 3 kali haram. Bagaimana kata 2, 3 kali haram? Satu, perbuatan minum arak, tu dah haram. Tu arak Allahu Akbar, akhir zaman ni. Kedua, perbuatan minum arak tu sendiri haram. Nombor 2, baca bismillah minum arak tu haram. Ketiga, kalau dia niat untuk hina agama Allah Ta'ala, niat buat tadi tu dengan baca bismillah, hina nama Allah Ta'ala dengan perbuatan haram, maka jatuh murtad wa iyazubillah. Kembali kita kepada perbahasan selawat dan salam. Dalam majlis maulid ada tak selawat? Ada. Ada tak baca Al-Quran? Ada. Tadi Tok Imam kita baca tadi, Ustaz Izul baca. Ustaz Izul kita, sebab tahu nama Ustaz Izul je. Kebetulan jadi imam hari ni. Dia baca laqad ja'akum. Kan ada dalam maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betul? Fa in tawallau. Sampai baca habis. Ada tak? Lepas tu innallaha wa mala. Ada tak? Itu baca Quran tak? Ya. Ada tak hadis-hadis yang dibaca dalam majlis maulid? Ada. Ada tak selawat-selawat kepada Nabi SAW? Ada. Ada dalil tak baca selawat? Ada. Tapi ada tak dalil yang lain? Kita tengok time kita dulu. Kita kena berhenti isyak. Baik. Jadi para ulama mengatakan sunat menyambut maulidin Nabi Muhammad SAW berdasarkan banyak dalil. Dan saya akan berikan 3 ayat Al-Quran insya-Allah kalau sempat, dan juga 3 hadis Nabi SAW. Minta tolong catat ataupun hafal ataupun ingat. Paling tidak tulis ayat mana, boleh cek nanti dekat mana. Bukan cakap kosong je. Kita ada dalil. Ahli sunnah wal jamaah dia ada dalil. Kita ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni ada dalil. Dalil yang kukuh. Kita majoriti kita. Wahabi Syiah bukan majoriti. Liberal plural bukan majoriti. Majoriti al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalil nombor 1, catat surah Yunus ayat 58. Boleh cek. Surah Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Surah Yunus ayat 58. Cek. Apa maknanya? Dengan kurniaan Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira dengan kurniaan Allah dan rahmatnya Allah itu. Apa lagi? Adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tu ayat surah Yunus 58. Tolong rujuk, tolong ingat, nanti cek. Sebab orang yang tolak dalil, orang yang tolak orang yang tolak maulid ni, dia kata Nabi tak buat saja. Habis ulama ahli sunnah bukan semua benda yang Nabi tak buat, benda tu dilarang oleh Nabi SAW. Puak-puak kita yang datang sekarang ni macam-macam kereta, macam-macam motor datang sini. Ada zaman Nabi? Pandai puak-puak ni, dia naik kereta. Itu tak ada kena mengena dengan ibadat, kata dia. Hang datang masjid tak ada kena mena dengan ibadat ke? Mic ni semua tak ada kena mena dengan ibadat ke? Pandai dia, pandai puak ni. Tu bukan pandai. Baik.
Ayat tadi surah Yunus 58 ni, sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, ulama di kalangan sahabat Nabi, namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi. Beliau menafsirkan, dan beliau ni pakar, kita sebut bapa kepada tafsir Quran. Kerana beliau ni didoakan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW doakan kepadanya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nabi SAW doakan agar dia diberikan kefakihan, kefahaman yang mendalam dalam ilmu agama, dan diajari oleh Allah langsung akan ilmu ta'wil daripada Al-Quran, memahami Al-Quran itu sendiri. Kalau kita mengaji dalam tafsir surah Yasin, syarah daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Hassan Al-Ghumari Al-Hasani, beliau ada mensyarahkan ayat 41 hingga 44 daripada surah Yasin, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas telah pun dapat vision, dapat visualize akan datang punya kenderaan yang disebutkan kapal yang besar tu, yang memenuhi muatan yang besar. Beliau dah dapat visualize benda tu pada zaman tersebut akan ada kenderaan sebesar kapal laut di daratan maupun di lautan. Subhanallah. Baik, kembali kata Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat, kan tadi kita baca qul bi fadlillahi wa bi rahmatih ni kita ambil, ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat dalam wa bi rahmatih ini, artinya dengan rahmatnya Allah, kata beliau, sebagai bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tafsir ni Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau betul kamu kata kamu ikut sunnah, kenapa kamu tak ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau ni sahabat Nabi kan, ahli keluarga Nabi kan, ulama di kalangan sahabat Nabi. Dan beliau pakar sekali dalam tafsir Al-Quran. Beliau menafsirkan wa bi rahmatih dengan bi Muhammadin, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus maksudnya apa? Termasuk dilahirkan lah bang. Diutuskan termasuk dilahirkan, daripada dilahirkan hingga diutuskan. Tu. Itu dalil nombor 1. Surah apa tadi? Yunus 58. Surah yang kedua, ayat yang kedua, iaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh kita gembira dengan rahmat Allah. Betul tak tadi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih falyafrahu. Betul tak? Falyafrahu. Allah suruh kita gembira. Jadi kata ulama, Allah suruh manusia bergembira di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Justru kata ulama ahli sunnah wal jamaah, kelahiran yakni maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat yang sangat besar sekali. Kelahiran Rasulullah SAW itu rahmat yang paling besar sekali. Apa dalil? Ada, iaitu dalam surah apa dia? Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutuskanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat sekalian alam. Rahmat, ingat tak tadi takrif kita sebut al-alam bermakna ma siwallah, selain daripada Allah, itulah alam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diutuskan termasuklah dilahirkan. Betul ataupun tidak? Cuba kita fikir dengan tenang, jangan gopoh-gapah. Sebab baru 20 tahun, baru 15 tahun puak-puak ni muncul. Dulu tak ada. Dulu okey saja, tak ada masalah. Lala ni orang berarak pun dikata tai pusam. Kurang ajar tak? Kurang ajar tak orang macam tu? Kita pun tak pernah cakap. Kita pun orang Hindu, orang India, kita hormatkan, betul tak? Ni jangan salah faham. Kita hormat biar dia buat, betul tak? Kita tak ada apa. Tapi dia samakan sebab itu perayaan agama. Jahat tak orang macam ni? Jahat tak? Betul, kita hormat dia. Dia pun tak ada kacau ke apa ke. Tapi orang Islam itu sendiri yang cakap begitu. Seumpama nak menyamakan perayaan agama. Jahat. Padahal kita nak menimbulkan rasa cinta, rahmat, kegembiraan kita kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah tadi Al-Anbiya 107 tadi itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata para ulama, justru
menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara umat Islam menzahirkan kegembiraan dia mendapat rahmat yang sangat besar ini berkat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Di mana-mana bila ada pengacau puak ni pening. Tiba Maulid, tiba nisfu Syaban, tiba awal Muharram. Boleh faham? Kacau, dia buat kacau. Yang ketiga, ayat sebelum azan. Nak azan dah? Azan tu masjid kita. Baik, 2 minit lagi. Tapi boleh tambah sikit lagi Aisyah. Ada 2 hadis lagi. Baik. Ayat yang ketiga, boleh catat, iaitu ayat surah Al-A'raf ayat 57. Saya baca laju-laju sikit. Al-A'raf 157, ya, iaitu falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. 157 Al-A'raf. Apa maksud dia? Maka orang yang beriman dengannya, dengannya apa? Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, wa azzaruh, dan memuliakannya dan menolongnya. Okey, perkataan wa azzaruh. Wa azzaruh, kata ulama, mereka memuliakan, mereka memuji dan mereka mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Justru kata para alim ulama, menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat ulama mengenai tafsir Al-Quran. 3 ayat ini kita azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebut tadi dalil 3 ayat Al-Quran, iaitu surah Yunus 58, surah Al-Anbiya ayat 107 dan juga surah Al-A'raf 157. Jadi saya akan bacakan 3 lagi hadis secara ringkas. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada dalil belaka. Sebab tu kita sebutkan ahli sunnah wal jamaah dia ada dalil. Hadis yang pertama riwayat Bukhari, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini yang bererti tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri dan anaknya sendiri dan juga manusia keseluruhannya. Hadis Nabi, Imam Bukhari, hadis sahih. Apa ulama ambil daripada hadis ni? Justru menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk cara pendekatan kita kepada Allah Taala. Di samping suatu ungkapan kebahagiaan, ungkapan cinta, ungkapan rindu terhadap Rasulullah SAW, ceritakan kisah kan, daripada lahir sampai Nabi, ya, kisah-kisah sampailah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita. Hadis yang kedua dari riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil itsnain faqala sallallahu alaihi wasallam fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Ni riwayat Muslim yang bermakna apa ya? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi tentang puasa hari Isnin. Nabi ditanya puasa hari Isnin. Jadi bila Nabi ditanya, Nabi SAW orang yang bijaksana. Tanya pasal puasa hari Isnin. Mereka tak tanya sebab, tapi Nabi jawab sebab. Nampak tak? Nabi orang bijaksana. Kalau Melayu apa sebut pepatah? Apa nama? Dalam kolam apa? Dalam air? Apa tu? Ada pepatah Melayu, ingat? Siapa ingat? Sudah tahu, tengok je sudah tahu jantan betina. Maknanya contoh begitu. Adakah? Siapa ingat? Orang tua-tua dia tahu, orang lama-lama pepatah. Tak apa. Jadi Nabi dah tahu soalan itu. Jadi Nabi jawab, kata Nabi SAW, fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Pada hari Isnin itu aku dilahirkan, kata Nabi SAW. Dan pada hari Isnin itu aku diutuskan, aku menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan melalui hadis riwayat Imam Muslim ini sebagai isyarat, sebagai tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kelahiran baginda Nabi sendiri. Akan ada orang kata tak sambut. Ini sebagai satu isyarat baginda Nabi SAW menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Buktinya baginda sendiri menyambut dengan cara berpuasa pada hari
Isnin. Sebab apa? Tanda Nabi SAW bersyukur baginda Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Awak-awak biasa kita di Indonesia maulid kan, biasa kan, maulidan kan, biasa. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang puak-puak tu kacau juga. Tak kira Indonesia kan, Malaysia kan, dia kacau. Ya. Jadi para ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil ini sebagai satu isyarat. Isyarat apa dia? Nabi mengiktiraf hari lahir baginda Nabi sendiri dan bersyukur, dan Nabi berpuasa pada hari itu kerana baginda dilahirkan, dan baginda apa? Baginda menerima wahyu daripada Allah. Yang ketiga, ulama sepakat, ahli sunnah wal jamaah seluruh dunia berpendapat maulid Nabi SAW itu hukum dia sunat. Boleh saja sunat merayakan, dan mereka juga turut sama menyambut dan meraihkan, kerana ia sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ni hafal 1 juta hadis ya bang. 1 juta hadis. Kita berapa? Dalam disket pun tak boleh nak masuk. Disket itu zaman tu. Kaduk tu disket sekarang lain. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim, ma rahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma rahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Rawahul Ahmad. Apa makna dia? Apa-apa yang dilihat oleh orang Islam sebagai sesuatu amalan yang baik, maka ia dilihat baik, ia adalah baik di sisi Allah Ta'ala. Dan apa-apa yang dilihat oleh orang Islam sebagai sesuatu yang keji, maka ia adalah keji di sisi Islam. Majoriti kata baik ke sebaliknya, saya tak gamak nak sebut keji. Puak tu je kata keji. Majoriti kita Islam kata baik ke atau sebaliknya? Soalan. Baik. Khalas. Dan terlalu ramai ulama, ijma' ulama yang mengatakan ianya adalah walaupun bid'ah, benda yang Nabi tak buat, tetapi bid'ah hasanah. Imam Syafi'i kata bid'ah tu ada 2, hasanah dengan dalalah. Sultan Islam Izzuddin bin Abdul Salam kata bid'ah tu ada 5, yang wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Hak ni hak yang sunat. Jadi banyak ulama, saya bagi beberapa nama. Lebih daripada 10. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam As-Sad'ani, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Jauzi sendiri, ya, Imam Abu Samah iaitu guru kepada Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Kathir, dan banyak lagi. Akhir, sebelum saya berhenti kuliah saya, kita berhenti pada selawat dan salam, saya tutup kuliah ini dengan nukil daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir kita biasa dengar kan? Kata beliau tukilkan dalam kitab beliau ada 4 keadaan iblis itu meraung. 4 keadaan meraung dia. Keadaan yang pertama, ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraung dia, menjerit dia, menangis dia. Nombor 2, ketika dihalau daripada syurga. Itu. Nombor 3, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Tuan-tuan jangan tinggal lepas sembahyang Al-Fatihah. Ayat kursi jangan tinggal. Itu semua vaksin ketuhanan. Vaksin ketuhanan. Kita ambil dah cocok belaka semua. Kalau tak cocok tak boleh datang ni saya. Disuruh balik ni. Boleh faham tak? Tapi vaksin ketuhanan kena ambil, kena buat. Bismillahilladzi, baca ramai-ramai. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali baca siang dan malam. Ayatul Kursi, ayat surah Fatihah, Ya Latif 129 kali, selawat kepada Nabi, istighfar. Jangan tinggal Yasin pagi-pagi. Baca Yasin bukan bid'ah ya. Nabi hari-hari baca. Bila dia marah kita Yasin malam Jumaat, dia marah kita. Dia marah kita. Dia kata bid'ah. Nabi baca tiap-tiap hari lah surah Yasin. Tiap-tiap hari bermakna Khamis malam Jumaat juga tak? Termasuklah. Boleh faham? Tahlil dia tak bagi. Ada dalil tak tahlil? Fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Afdal zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kuat kita dalil ahli sunnah wal jamaah, kita tak ada masalah.
yang ada masalah je, yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak saya tekankan, iblis sahaja yang meraung ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berperangai seperti khutbah tadi Jumaat sudah terang jelas dan nyata. Minta maaf salah silap, panjang umur kita bertemu lagi. Tolong tanda di mana kita berhenti dan jangan hilangkan kitab lagi ya. Kitab dekat belah situ. Ya, tanda kat mana kita berhenti dan insya-Allah kuliah kita akan berjalan pada bulan hadapan ya. Waktu berubah sikit, nanti Ustaz Izul akan inform lah, tapi kita akan baca kitab insya-Allah. Mohon maaf sekali lagi dan kena ingat ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dalil yang kuat ji. Jangan risau, jangan ragu. Kadang-kadang kan kita dah tua-tua terpengaruh pula dengan puak ni. Allahu Akbar, balik awal lah kalau macam tu. Orang muda memang kadang-kadang dia tergesa-gesa, tapi kalau orang tua ikut Allahu Akbar, balik awal lah, susah. Minta maaf. Ini penting. Kekalkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Minta Allah matikan kita dalam husnul khatimah bil khair wal ufin wal afiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah bil khair wal fin wal afiyah wa la tahtim alaina ya Allah bisul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.